Assalamualaikum. Hari ini saya akan menerang dan mengulas serba sedikit tentang teknologi nuklear. Seperti yang kita semua dah maklum, teknologi nuklear ni mampu jadikan senjata yang membawa kemusnahan yang sangat besar. Tetapi kita hendaklah memandang positif pada sesuatu perkara. Contohnya, teknologi nuklear ni digunakan dalam perubatan, contohnya sebagai sinar X-ray dan sinaran untuk membunuh tumor. Dia juga digunakan dalam bidang pertanian, bidang kemajuan industri, dan yang paling penting ialah ia boleh jadikan tenaga alternatif. Ia adalah sumber tenaga yang bersih dan mampu menjana tenaga yang sangat banyak jika kita dapat menguruskannya dengan betul lah. Dan seterusnya yang kita semua sudah tahu ialah sebagai satu cara pertahanan negara daripada ancaman luar lah. Dan kita akan cuba kaitkan teknologi nuklear ni dengan kaedah faith. Saya serahkanlah kepada sahabat-sahabat saya untuk terangkan. Ingin berkongsi ilmu tentang penggunaan nuklear yang dikaitkan dengan 3 kaedah fiqh. Okey, bagi kaedah yang pertama ialah al-umur bil maqasidiha, ataupun setiap perkara dengan apa yang diniatkan. Maksud kaedah, setiap perkara dikira mengikut tujuannya atau setiap perkara dikira berdasarkan niat. Amalan atau tindakan mukhalaf bergantung pada niatnya. Sumber dalil, sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya segala amalan itu dimulakan dengan niat. Maksud sabda Rasulullah ialah manusia dibangkitkan berdasarkan niat mereka. Niat adalah cetusan yang tersembunyi di dalam hati seseorang ketika dia hendak melakukan sesuatu atau tidak. Yang seterusnya ialah ad-darar yuzal, kemudaratan dihilangkan atau dihindarkan. Maksudnya, satu prinsip yang unggul dapat diaplikasikan dalam kehidupan manusia dengan jaminan syarak. Kaedah ini menetapkan segala perkara yang boleh menyebabkan kemudaratan hendaklah dijauhi dan dielakkan. Contoh aplikasi kaedah al-darar yuzal dalam sains teknologi dan kejuruteraan. Penutupan loji nuklear sebagaimana yang dilakukan oleh kerajaan Jepun selepas berlaku tsunami tempoh hari adalah selaras dengan kaedah ini. Selain itu, setiap bahaya yang terhasil dari sains teknologi dan kejuruteraan hendaklah dihilangkan. Maka, itu saja perkongsian ilmu daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, al-masyaqqah tajlibu al-taysir, kesukaran membawa kepada keringanan. Maksud kaedah, kesukaran membawa kepada keringanan. Apabila terdapat sesuatu kesusahan atau kesulitan dalam menunaikan dan melaksanakan perintah Allah, perintah itu diringankan, tidak seperti asalnya. Berdasarkan kaedah tersebut, terbentuknya semua hukum rukhsah atau keringanan dalam syariat Islam. Bahkan, ia selaras dengan lafaz kaedah yang bermaksud sesungguhnya semua perkara suruhan apabila ia membebankan terhadap hamba atau manusia mengerjakannya, gugur suruhan terhadapnya, dan segala perkara tegahan membebankan hambanya menjauhinya, gugur tegahan mengenainya. Dalam konteks yang lain, ia membawa maksud supaya syariat Islam dapat dilaksanakan oleh mukallaf bila dan di mana sahaja, iaitu dengan memberi kelonggaran dan keringanan ketika seseorang itu berada dalam kesempitan dan kesukaran. Di Hiroshima dan Nagasaki membuktikan kebenaran ayat ini. Bukti kekuasaan Allah yang menjadikan pada besi itu kekuatan yang terlalu besar. 0,5 kilogram uranium dapat menghasilkan tenaga haba 1 megawatt sehari. Bayangkanlah jika sebuah negara itu mempunyai berjuta tan yang disimpan untuk tujuan peperangan nuklear. Negara-negara kecil seperti Malaysia kita ni tidaklah mampu melawan negara-negara besar, contohnya Amerika, dalam penggunaan senjata seperti ini. Jadi, walaupun dia nampak seperti negatif itu, tetapi teknologi nuklear ini haruslah kita kaji sebab ia mempunyai manfaat tersendiri.
Seperti yang saya tegaskan, ia adalah sumber tenaga yang baru. Contohnya saya telah kaji pelet yang kecil tu mampu menjadi tenaga untuk dalam 160 rumah. Jadi anda bayangkanlah jika penggunaan teknologi itu digunakan di Malaysia. Ia memang akan menjadi kos yang tinggi, tetapi kita dapat menjadi tenaga elektrik yang lebih banyak. Jadi ialah sebuah investment. Jadi daripada pembintangan ini saya harap puan-puan dapatlah merenung-renungkan bahawa walaupun ia ada keburukan, ia ada tetap kebaikan di situ. Jadi itu daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum.